Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas ya kenyataan yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ya dalam isu ya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak kenang budi ya. Yang mana saya juga melihat hari ini Sutpol Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab juga Mahathir tidak layak ya untuk cakap soal belas budi. Ini adalah lanjutan apabila PRU ke-14 Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri, dan apabila beliau menjadi Perdana Menteri kita tahu ya yang mana pengampunan diraja dibuat terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim juga boleh ya untuk menjadi calon di PRN ya di Port Dickson, yang mana kita tahu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Tun Daim Zainuddin ya datang membantu untuk berkempen. Jadi kita lihat kronologi PRU ke-14 itu ya, tanpa Tun Dr. Mahathir Mohamad pun sebenarnya PH dah menang, kerana kita tahu isu yang begitu kuat waktu itu adalah untuk menjatuhkan Barisan Nasional pimpinan Datuk Seri Najib atas satu skandal yang sangat besar, yaitu melibatkan 1MDB yang kita lihat hari ini. Akhirnya Datuk Seri Najib masuk ke dalam penjara. Ini adalah satu asas yang kuat ya untuk Pakatan Harapan waktu itu menang. Dalam waktu kita mempunyai asas itu, Tun mengambil kesempatan menubuhkan satu parti yang bernama Parti Bersatu. Yang mana Parti Bersatu ini kalau kita lihat, dia mengambil sebenarnya kekuatan daripada Pakatan Harapan. Tanpa Pakatan Harapan, Parti Bersatu tak ada. Ini adalah terbukti hari ini. Kenapa saya kata seperti itu? Tun sebenarnya tidak mempunyai kekuatan. Kerana Tun bersama dengan Pakatan Harapan waktu itu, maka Tun ada kekuatan. Kerana rakyat memikir bahawa Tun dah bertobat, Tun telah pun meminta maaf dengan Datuk Seri Ibrahim, Tun telah pun dilihat sebagai rakyat, tidak lagi sebagai kuku besi. Jadi rakyat ingat dia bertobat. Jadi rakyat berharap bahawa walaupun rakyat waktu itu was-was, tapi rakyat yakin, begitu juga dengan wakil-wakil rakyat daripada Pakatan Harapan sangat yakin ya, terutamanya daripada Parti Amanah yang melibatkan Datuk Seri Mat Sabu itu sendiri. Begitu juga dengan pimpinan DAP ya, merasakan bahawa Tun tidak akan curang kali ini. Tapi hakikatnya Tun telah pun mencurangi ya, mencurangi mandat Pakatan Harapan. Awal-awal apa yang dia buat? Ya betul, kalau Tun kata dia mengeluarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada penjara, kita waktu PH menang di PRU ke-14, mandat itu telah pun dipertanyakan oleh Yang di-Pertuan Agong waktu itu, adakah Datuk Seri Wan Azizah ingin menjadi Perdana Menteri? Kerana komponen terbesar menang adalah daripada kami, yaitu daripada Pakatan Harapan itu, yang mana didorongi oleh Parti Keadilan, yang juga Parti DAP. Tetapi kita bagi ruang kepada Tun kerana itu perjanjian awal kita. Maka dia jadi Perdana Menteri. Maka Datuk Seri Wan Azizah memberi ruang itu sepenuhnya kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan itu bukan cerita balas budi. Kalaupun Tun tidak menjadi Perdana Menteri waktu itu, mungkin Wan Azizah jadi Perdana Menteri, tetap kita keluarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada penjara melalui pengampunan diraja. Tetap Perdana Menteri waktu itu akan keluarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu sahaja. Tidak ada isunya dia. Ya. Kerana itu adalah komponen Pakatan Harapan. Yang memenangkan Pakatan Harapan itu adalah Parti Keadilan Rakyat, Parti DAP, Parti Amanah. Yang mana bersatu ni, dia menang sedikit parti, dan akhirnya mendapat keseluruhan mereka mendapat jawatan menteri. Yang kedua, lain senarai yang kita hantar untuk menjadi menteri, lain orang yang diangkat. Dia angkat semua geng-geng Azmin. Yang mana Stru yang lawan dengan Datuk Seri Ibrahim ni diangkat dia. Zuraida Kamarudin diangkat dia. Saifuddin Abdullah. Ini geng-geng dia yang kita lihat hari ini. Jadi dalam isu ini, Tun tak payah nak bergang-bergung lah. Dalam isu dia nak membantu atau tidak Datuk Seri Ibrahim di Port Dickson waktu itu, rakyat sudah pun menunjukkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri setelah 2 tahun. Perjanjian itu Tun dah langgar. Yaitu 2 tahun perjanjian untuk dia jadi Perdana Menteri itu, akhirnya dia langgar. Dan dia waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanding di Port Dickson itu, dah tentu dia dah tahu menang. Rakyat dah tahu Datuk Seri Ibrahim akan jadi Perdana Menteri. Dan rakyat di Port Dickson itu ingin lihat Datuk Seri Ibrahim itu jadi Perdana Menteri ganti dia. Dia yang menipu. Jadi hari ini dia nak cerita tak kenang budi dan sebagainya. Tun sepatutnya ingat, hari ini kalau dia disiasat, dia patut terima hakikat itu. Dia baru kena sedikit. Dia jangan cerita dia disiasat seolah-olah macam penjenayah,
salah laku. Datuk Seri Anwar Ibrahim ditelanjang, dibelasah. Dibelasah bukan calang-calang orang, ketua polis negara waktu itu yang belasah Datuk Seri Ibrahim. Atas arahan siapa? Atas arahan Tun. Karena dia Perdana Menteri. Siapa dia Menteri Dalam Negeri waktu itu yang tidak menjalankan kerja? Ini adalah pemerintahan dia. Hari ini nak bercerita, nak kenang budi. Dia baru kena siasat menyentuhnya. Belum kena penjara lagi. Belum lagi orang desak dia. Belum lagi ada pembohongan dia. Lepas tu dakwaan naik usung, naik turun. Apa tu? Tilam Datuk Seri Ibrahim. Apa yang dapat? Dapatnya dicas Datuk Seri Ibrahim salah guna kuasa. Hari ini kalau kita nak cas nak cas Tun Dr. Mahathir Mohamad, nak cas Tun Daim Zainuddin, nak cas pemimpin terdahulu salah guna kuasa, semua sangkut. Dia sendiri salah guna kuasa. Tun Daim Zainuddin pun ada salah kuasa. Semua pemimpin negara kita ni, kalau kita nak cas mereka dengan salah kuasa, mesti sangkut. Inilah berlaku. Jadi hari ini kalau dia nak berdegang-berdegung, konon-kononnya dia, selepas daripada kita menang, dia angkut ahli parlimen UMNO ni untuk bersama dalam Parti Bersatu itu. Tanpa Parti Pakatan Harapan, Bersatu itu tak akan banyak kursi. Bersatu tak akan ada ruang. Ini yang perlu Tun sendiri ingat. Buktinya, apabila juga Tun tubuhkan parti pejuang dia, dan akhirnya dia buat satu gabungan baru. Nama apa? GTA. Satu kerusi dia tak boleh menang. Dah tak menang, hilang deposit lagi. Termasuk diri dia, termasuk anak dia. Jadi kekuatan waktu itu yang diambil oleh Parti Bersatu, yang hari ini Bersatu nak war-warkan, geng-geng Muhyiddin nak war-warkan bahawa mereka adalah parti hebat. Kepala toya dia. Bersatu ini, kalau tanpa bersama dengan Pakatan Harapan waktu itu, tidak ada Muhyiddin itu jadi Perdana Menteri. Dan tidak ada Muhyiddin itu nak menunjukkan bahawa di hari ini Presiden Parti Bersatu, dia yang paling hebat. Dia yang hebat dalam Perikatan Nasional hari ini. Tidak ada. Kita tengok buktinya. Selepas ini, PRU ke-16, kita akan lihat buktinya. Hari ini pun Parti Bersatu, seorang demi seorang, telah pun melihat kebohongan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan meninggalkan parti itu. Dan termasuk yang baru ini kita tengok, ahli parlimen Tanjung Karang, dah 6 orang dah. Lepas ni tak tahu siapa lagi. Jadi ini membuktikan bahawa integriti Parti Bersatu tak ada. Integriti orang bernama Tun Dr. Mahathir Mohamad tak ada. Yang mana hari ini dia nak meminta simpati rakyat, nak menjatuhkan kerajaan, mensabotas kita punya ekonomi. Hari-hari meraung. Orang persoalkan anak dia, yang sibuk dia. Orang persoalkan Tun Daim Zainuddin, yang sibuk dia. Apa? Tun ada tali balut dengan mereka-mereka ini. Oh, kalau siasat anak Tun tak boleh. Oh, siasat orang miskin, orang susah, curi suajin, curi ini langsung masuk dalam penjara. Sedap betul. Mereka juga rakyat Malaysia yang telah pun diberi kuasa untuk menjadi Perdana Menteri. Ingat, dia boleh menang macam tu. Hari ini dia hilang kuasa disebabkan oleh apa? Sebab oleh rakyat. Kuasa ahli politik ini daripada rakyat. Maka kembalilah kepada rakyat. Dia tahulah hari ini rasanya macam mana hilang kuasa. Macam mana kamu buat orang, hari ini kamu dah dapat karmanya. Sempadan muka dia. Jadi tidak ada ceritanya nak kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tak kenang budi. Kamu dah aniaya Datuk Seri Ibrahim tu bertahun-tahun, kau kata tak kenang budi. Kepala otak dia. Kalau dia nak rasa macam mana Datuk Seri Ibrahim tak kenang budi, sumbat Tun Dr. Mahathir itu dalam penjara, sumbat Tun Daim Zainuddin itu dalam penjara. Rasa tak payah banyak, 2 tahun je cukup. Kita tengok sedap tak sedap duduk dalam penjara tu. Dia tak pernah rasa duduk dalam penjara. Kaum kerabat dia tak pernah rasa duduk dalam penjara. Sebab itulah dia merasakan bahawa, oh, sedap-sedap Datuk Seri Ibrahim duduk dalam penjara. Cuba letak Tun tu. Tun tu kita siasat, salah, sumbat dalam penjara, kita tengok. Duduk dekat atas lantai. Macam mana Datuk Seri Ibrahim kena? Baru padan muka mereka. Saya nak ulas panjang-panjang, itulah saya punya hujah berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.